ونعرف به نواهيك وانصرت الفهم النبي وإنهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرارا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu haruslah ketinggalannya daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang-panjang, kerana ia hendak mensempurnakan Fatihahnya. Kemudian ia ikut di belakang imam. Hasil rakaat baginya selama belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat, iaitu qiyam atau duduk tahiyat akhir. Dan tiada mengapa duduk tahiyat awal dan doa atau duduk istirahat. Dan dikehendak 3 rukun yang panjang-panjang itu rakaat dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Tiada dihisapkan i'tidal dan duduk antara 2 sujud, kerana rukun pendek keduanya. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu dan mana-mana makmum siapa saja, mana-mana makmum saja yang diuzurkan, yang diberi uzur bagi mereka. Diuzur seperti makmum yang masbuk, sekiranya kalau ada keuzuran dan keuzuran bagi makmum yang masbuk tu, masalah dianya lagi akan datang. Dan juga makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq ada juga pada 10 masalah yang diuzurkan untuk ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Begitu juga masalah makmum yang masbuk yang ada uzur, seperti masalah dia katanya ada zahmah di situ, ada sesak di situ. Maka sekiranya kalau diuzurkan, maka dia katanya haruslah ketinggalan, yang terbelakang daripada imamnya. Haruslah ketinggalannya daripada imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Maknanya 3 rukun yang panjang boleh dia terbelakang daripada imamnya. Harus ketinggalan tu untuk kerana ia hendak sempurna Fatihahnya. Diuzur itu harus ketinggalan tu kerana apa? Kerana ia makmum hendak sempurnakan Fatihahnya, untuk nak baca Fatihah bagi selesaikan Fatihah dia. Selepas pada dia selesaikan Fatihah dia, kemudian ia makmum ikut di belakang imam. Apabila dia ikut di belakang imam, tidak berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang, maka hasillah rakaat baginya, bagi makmum itu. Rakaat itu dapat bagi dia. Selama sebelum lagi imam itu nak dapat rakaat itu disyarat belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat. Selama mana imam itu tidak mengerjakan rukun yang keempat, tak masuk kepada rukun yang keempat. Maka manakah rukun yang keempat itu? Iaitu rukun yang keempat, qiyam, berdiri Fatihah atau duduk tahiyat akhir. Jadi maknanya selepas pada sujud yang kedua, rukun yang selepas pada sujud yang kedua, ada dua ni lah.
rukun yang ada selepas pada sujud yang kedua. Tak kiralah sujud yang kedua itu rakaat mana-mana, rukun selepas pada sujud yang kedua tu ialah berdiri atau tasyahud akhir. Sebab kalau rakaat sujud yang kedua, rakaat yang pertama, rukun bagi dianya, rukun selepas tunya ialah berdiri Fatihah. Dan kalau rakaat yang kedua lain daripada subuh, sujud selepas pada sujud yang kedua lain daripada sembahyang subuh, rukun selepas tu juganya ialah berdiri. Tapi kalau sembahyang subuh, selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, rukunnya situnya ialah tasyahud akhir. Katalah, dan tiada mengapa duduk tahiyat awal dan duduk istirahah. Memanglah tak mengapa. Sebabnya duduk tahiyat awal tu bukan dia rukun, bukan masuk dalam sunat. Begitu juga duduk istirahah. Sebab dia naknya jangan imam tu masuk kepada rukun yang keempat. Kalau selepas pada sujud yang kedua bagi imam itu ialah duduk istirahah atau duduk tahiyat awal, maka tak kira kata rukun. Tak mengapa lagi lah, tak bilang kata empat lagi. Dan dikehendaki dan dikehendak tiga rukun yang panjang-panjang itu, rokok dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Tiga itulah dikatakan rukun yang panjang. Di sini. Dan tiada dihisapkan i'tidal dan duduk antara dua sujud. I'tidal tak dikira, dan sujud duduk antara dua sujud pun tak dikirakan juga, kerana rukun pendek keduanya, sebab kedua-dua itu adalah rukun yang pendek. Jadi maknanya di dalam sembahyang kita tu ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Di dalam rukun-rukun sembahyang kitanya ada rukun yang panjang, perbuatan di dalam sembahyang, perbuatan rukun di dalam sembahyang itu ada kalanya perbuatan rukun yang panjang, ada kalanya perbuatan itu perbuatan rukun yang pendek. Maka rukun yang pendek itu ada dua saja, ialah duduk antara dua sujud dan i'tidal. Maka apa maksud dengan kata rukun yang pendek? Nisbah hukumnya dengan maknanya di sini tak boleh kita memanjangkan. Tak boleh kita memanjangkan. Contohnya kalau i'tidal, tak boleh kita memanjangkan lebih daripada qadar Fatihah. Malaikat pada i'tidal sembahyang gerhana, itu tak mengapalah sebab disunatkan panjang dengan tasbih. Sekiranya kalau i'tidal sembahyang biasanya tak boleh kita memanjangkan lebih daripada qadar bacaan Fatihah. Begitu juga duduk antara dua sujud ialah rukun yang pendek, tak boleh kita memanjangkan. Tak boleh kita memanjangkan lebih panjang daripada sekurang-kurang bacaan tahiyat. Sekiranya kalau memanjang lebih pada qadar yang disebut tadi, membatalkan sembahyang. Itu faedah daripada kata rukun yang pendek. Kenapa dijadikan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu dijadikan rukun yang pendek? Sebabnya i'tidal dan duduk antara dua sujud tu bukan dimaksud dengan secara asal. Bukan dimaksud dengan secara asal. Bahkan disuruh i'tidal itu supaya nak ceraikan di antara rokok dan sujud saja. Kenapa disuruh i'tidal? Supaya untuk nak menceraikan di antara rokok dan sujud yang pertama. Sekiranya kalau tidak ada i'tidal, jadi bersambungan rokok kepada sujud yang pertama. Jadi maknanya nak berjadi katanya rokok daripada berdiri, sujud yang pertama daripada berdiri. Nak boleh jadi begitu. Apabila nak jadi begitu, mesti kita kena i'tidal.
Sebab dia naknya daripada berdiri kepada rokok. Daripada berdiri juga kepada sujud yang pertama. Maka sekiranya kalau tak ada i'tidal, macam mana nak jadi begitu? Lalu tu diadakan i'tidal. Selepas pada kita rokok, kita nak sujud tu mesti kita berdiri lebih dulu. Apabila kita berdiri, bolehlah kita turun sujud. Itulah tujuan diadakan i'tidal. Dan duduk antara dua sujud pun begitu juga. Tujuan dianya untuk nak bagi jadi dua kali sujud. Untuk nak bagi jadi dua kali sujud, di dalam satu rakaat itu nak bagi jadi dua kali sujud mesti kena bangun duduk. Cuba kita bayangkan sekiranya kalau tak bangun duduk macam mana nak jadi dua kali. Sebab tu disuruhkan kita bangkit selepas pada sujud, selepas pada i'tidal itu kita sujud, kita bangkit duduk dulu. Selepas pada duduk tu kita sujud balik, barulah jadi dua kali sujud. Begitu. Jadi maknanya duduk antara dua sujud pun kalau kiranya bukan dimaksudkan dengan secara asal. Sebab itulah kita selalu dengar di dalam Qurannya, aqimus salat, aqimu mana berdiri, irka'u wasjudu, hendak rakaat oleh kamu, irka'u hendak rakaat oleh kamu, wasjudu dah hendak sujud oleh kamu. Tetapi tidak disebut dengan i'tidal. I'tidal tak disebut, duduk antara dua sujud pun tak disebut. Sebab pentingnya dalam sembahyangnya ialah berdiri, rakaat, sujud. Yang maksud sebenarnya dalam sembahyang itu ialah berdiri, rakaat, sujud. Maka supaya tak jadi sambung rakaat dengan sujud, dia adakan i'tidal. Supaya sujud itu nak bagi jadi dua kali sujud, dia adakan duduk antara dua sujud. Maka dengan sebab tujuannya begitu, sebab tu dijadikan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu rukun yang pendek. Sebab tujuan ada i'tidal tu supaya bukan kita maksud dengan dia dengan secara asal. Sebab tu dia adakan i'tidal untuk nak menceraikan sujud dia antara rakaat dan i'tidal. Dan sujud yang pertama. Lalu tu i'tidal itu tak boleh kita nak memanjangkan sebab tujuan asalnya i'tidal itu tujuannya nak menceraikan antara rakaat dan sujud yang pertama. Jadi dia tu sebagai pagar saja untuk nak menceraikan di antara rakaat dan sujud. Kalau begitu tak boleh dek lama sangatlah. Seperti kita buat pagar rumah tu tak nanti tebal. Boleh tak nanti tebal sangatlah. Kalau kita nak buat tiang rumah tu mesti tebal, mesti besarnya. Tetapi kalau nak buat pagar tu tak mesti tebal sangatlah. Begitu juga dengan sebab duduk antara dua sujud tu tujuan dia asalnya ialah nak mencerai, untuk nak berpisah di antara, menceraikan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dengan makna katanya supaya nak jadi dua kali sujud dia adakan duduk. Kalau gitu tujuan dia nak bagi tujuan dia nak menceraikan di antara sujud pertama dan sujud yang kedua saja. Kalau gitu tak boleh kita panjangkan, lamakan duduk antara dua sujud. Dan selain daripada kedua-dua itu ialah rukun yang asal. Rukun yang asal ialah sebagaimana sebut dalam Qurannya, aqimus salat, irka'u wasjudu, hendak berdiri, hendak rakaat dan hendak sujud, itu rukun yang asalnya. Maka dengan sebab tiga-tiga itu adalah rukun yang asal, maka bolehlah kita nak memanjangkan di situ. Boleh kita nak memanjang, nak baca surah panjang-panjang selepas pada Fatihah, boleh. Dan boleh juga kita nak memanjangkan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Boleh juga kita nak memanjangkan rakaat di dalam rakaat itu. Sebab rukun itu memang rukun yang panjang, boleh kita nak memanjang. Sekiranya kalau kita memanjangkan berdiri, kita memanjangkan akan rakaat, kita memanjangkan sujud yang pertama, sujud yang kedua, tak mengapa. Sebab tempat dia dah tepat untuk memanjangkan dah. Sebab tu kalau kita dengar ceritanya Nabi memanjangkan sembahyang, satu-satu kali sembahyang tahajud dia sehingga bengkak oleh dua tapak kakinya, maka kita tahulah katanya tepat dipanjang tu lain pada i'tidal dan duduk antara dua sujud.
Seperti kita nak sembahyang tahajud, kita nak baca surah panjang, bolehlah. Nak rokok jadi lama, bolehlah. Tapi jangan lama di i'tidal dan duduk antara dua sujud. Begitu. Sebab tu ulama katanya, sekiranya kalau seorang itu dia sembahyang di dalam waktu tetapi dia memanjang sehingga habiskan waktu itu, maka sehingga habis waktu tetapi sembahyang belum selesai lagi, itu tak mengapa. Contohnya sembahyang subuh, kita sembahyang di awal lagi, tetapi kita panjangkan bacaan sembahyang subuh tu sehingga kita belum selesai daripada sembahyang subuh, padahal matahari dah naik. Habis waktu subuh, tak mengapa. Sebab kita memanjang di tempat yang boleh memanjang, ialah pada rukun yang panjang-panjang. Maka dengan sebab kira di sininya, sekiranya kalau makmum, kita kembali kepada asal yang tadi, asal masalah kitanya, sekiranya kalau mana-mana makmum saja diuzurkan untuk berketinggalan dia daripada imamnya 3 rukun yang panjang, maka bolehlah dia tu nak ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Tujuan dia ketinggalan daripada imam tu untuk nak sempurnakan bacaan Fatihahnya. Contohnya kalau makmum yang muafiq, contohnya dia terlalai daripada bacaan Fatihah. Dia lalai daripada bacaan, tak ingat. Tiba-tibanya apabila imam nak rakaat, dia baru ingat, kata dia tu tak baca lagi, belum baca lagi Fatihah. Maka mestilah dia tu baca, sebab dia tu adalah makmum yang muafiq. Maka apabila dia baca tu, apabila dia baca nak sempurnakan bacaan Fatihah dia, imam dah rakaat, dia nak kena baca Fatihah. Apabila imam dah rakaat, dia tak boleh nak rakaat, sebab di atas dianya, wajib di atas dianya kena baca Fatihah. Apabila imam masuk ke bangkit kepada i'tidal, dah satu rukun ketinggalan. Maka apabila imam bangkit kepada i'tidal tu tak dikira sebab rukun yang pendek. Apabila imam turun sujud yang pertama, itu tak masuk 2 lagi. Itu tak jadi 2 ketinggalan lagi. Apabila imam bangkit kepada duduk antara 2 sujud, maka dah jadi 2 rukun yang panjang. Dah jadi ketinggalan daripada imam 2 rukun. Dia belum selesai daripada bacaan Fatihah lagi. Maka imam duduk antara 2 sujud. Maka duduk antara 2 sujud tu tak dibilangi. Tidak dihisapkan, tak dikirakan, tak dibilangkan. Untuk nak jadi 3. Apabila imam turun sujud yang kedua. Apabila imam turun sujud yang kedua, kita fardu katanya dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah dia. Maka di situ kena hati-hatilah. Sekiranya kalau selepas pada apabila imam turun sujud yang kedua, sekiranya kalau imam bangkit berdiri pada rakaat yang satu lagi pula, dia belum selesai, maka batal sembahyangnya. Sebab dah cukup 3. Ialah rakaat, sujud pertama dan sujud yang kedua. Batallah sembahyang dia. Sekiranya kalau imam tu bangkit kepada berdiri bacaan Fatihah qiyam, atau imam tu daripada sujud yang kedua kepada tahiyat akhir. Tetapi kalau selepas pada sujud yang kedua tu imam bangkit duduk istirahah atau imam bangkit duduk tahiyat awal, tak dikira sebab ini adalah sunat. Kita katanya 3 rukun yang panjang. Begitu. Maka sekiranya kalau imam mulai bangkit daripada sujud yang kedua, dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah, maka maka wajib di atas dianya untuk nak mengelak daripada batal sembahyang. Untuk nak mengelak daripada batal sembahyang, diberi pilih kepada dianya 2 pilihan. Satunya dia niat mufarakah. Apabila imam tu kita katanya kalau lain pada rakaat yang terakhir, ialah imam bangkit kepada berdiri. Apabila imam angkat kepala daripada sujud itu nak masuk kepada berdiri, maka mesti dia tu terus sertakan niat mufarakah. Mesti dia kena niat mufarakah. Artinya tidaknya tinggalkan perbuatan dia, ikut bersama dengan imam.
Tetapi kalau imam bangun berdiri, dia belum selesaikan daripada bacaan Fatihah, tak payah buat apa dah. Misalan kita katanya, dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah. Lepas tu imam dah bangun bangkit kepada berdiri rakaat yang satu lagi pula. Maka dia tak payah buat apa lah. Jadi maknanya kena bersama dengan imam. Imam berdiri, dia pun dah berdiri. Maka imam mulai baca Fatihah, dia pun mulai baca Fatihah lain pula. Yang bacaan Fatihah tadi tak dikira. Kena baca Fatihah yang lain pula untuk nak muafakat dengan imam. Begitu. Artinya kalau imam tu dia belum selesai daripada bacaan Fatihah, padahal imam tu bangkit duduk duduk tahiyat akhir. Maka apabila imam tu mula akak kepala kepada duduk antara mula akak kepala daripada sujud yang kedua kepada duduk tahiyat akhir, mula akak kepala tu kalau dia tak niat mufarakah, artinya dia mengikutkan perbuatan imam, maka batal sembahyangnya. Sekiranya nak bagi lepas daripada batal sembahyang, dia niat mufarakah. Kalau dia niat mufarakah, memanglah putus jamaah dia dengan imam. Tapi niat mufarakah itu masuk dalam uzur, tidak membatalkan fadilat sembahyang. Dan boleh bagi dia tu nak mengikutkan akan perbuatan imam. Maknanya dia belum selesai daripada bacaan Fatihah, padahal imam tu bangkit kepada duduk tahiyat awal, maka dia mesti tinggalkan bacaan Fatihah yang sebelum selesai tadi tu, duduk bersama dengan imam. Supaya tak jadi ketinggalan dia tu 3 rukun yang lebih banyak daripada 3 rukun yang panjang. Dia kena tinggalkan bacaan Fatihah dia, duduk bersama dengan imam pada ketika imam tasyahud akhir. Nanti imam beri salam, dia sambungkan rakaat dia. Jadi rakaat yang tadi tu tak dikirai. Sebab Fatihah belum selesai daripada berdiri kepada duduk. Macam makmum masbuk yang baru datang, imam duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Begitulah. Jadi maknanya kalau imam tu dia belum selesai daripada bacaan Fatihah, padahal imam tu bangkit duduk tahiyat awal, itu tak batal lagi. Sebab tak masuk rukun yang keempat lagi. Sebab imam dah cukup rukun yang ketiga, tetapi belum masuk rukun yang keempat, sebab tahiyat awal tu bukan dia rukun. Maka sekiranya kalau katanya imam sedang duduk tahiyat awal, dia belum selesai lagi, maka itu tak mesti dia niat mufarakah, artinya tak mesti dia mengikut perbuatan imam. Hanya boleh dia nak baca Fatihah. Sekiranya kalau dia selesai bacaan Fatihah, tengok imam tu dah duduk tahiyat awal, mesti dia turun duduk bersama dengan imam dalam tahiyat awal. Tak batal lagi lah. Sekiranya kalau imam tu di dalam tahiyat awal dia dah selesai, dia dah selesai daripada bacaan Fatihah, maknanya ketika imam sujud yang kedua itu dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah. Kemudian apabila imam bangkit duduk duduk tahiyat awal, dia baca-baca selesai bacaan Fatihah dia, maka selesai itu maka dia tu buatlah di belakang imam. Mana dia rokok, dia i'tidal, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud pertama, dia sujud yang kedua, dia duduk, dia sujud yang kedua, sehingga dia tu dapat sambung dengan imam. Begitulah. Jadi maknanya yang asalnya kita makmum ini tak boleh kita belakang daripada imam dengan 2 rukun. Sekiranya kalau tak diuzur, ini kita bercakap kata boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun. 3 rukun ialah rokok, sujud pertama, sujud yang kedua, itu masalah makmum yang ada uzur untuk ketinggalan. Tetapi kalau tidak ada uzur, sekiranya terbelakang daripada makmum, daripada imamnya dengan sengaja, imam rokok, dia tak nak rokok lagi, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal, dia tak i'tidal lagi. Apabila imam turun sujud, dia tak rokok lagi, maka batal sembahyangnya. Itu kalau tidak ada uzur. Maka ketika tidak ada uzur itu tak boleh apabila belakang daripada imam 2 rukun, tak kira rukun panjang atau pendek.
Itu masalahnya yang ada dulu-dulu tu katanya tak boleh kebelakangan daripada imam dengan dua rukun. Tak kira rukun panjang atau rukun pendek. Sebab tu kalau dia masih berdiri lagi padahal imam tu dah mulai turun sujud, maka batal sembahyangnya. Walaupun tidak tu rukun pendek sekalipun. Jadi masalah katanya kalau tidak ada uzur tak boleh belakang daripada imam tu dengan dua rukun, tak kira rukun pendek atau rukun yang panjang. Tetapi di sini mana diuzur boleh ketinggalan daripada imam tu dengan tiga rukun. Tiga rukun yang panjang. Begitu. Kita ulang sekali lagi di awal. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu haruslah ketinggalan, ini terbelakang dia daripada imamnya hingga tiga rukun yang panjang. Yang panjang-panjang. Tiga rukun yang panjang tu mana dia masih dalam diri, imam rokok, imam sujud pertama, imam sujud yang kedua. Ketika imam di dalam sujud yang kedua tu tak sampai tiga lagi tu. Ketika imam dalam sujud yang kedua tak sampai tiga lagi. Dia nak kira kata satu-satu tu, kira katanya imam turun rokok, ketika imam dalam rokok tak masuk satu lagi. Apabila imam bangkit lepas pada sakatan rokok, barulah saja satu rukun. Kira begitu. Dia tak kira katanya apabila imam rokok, belum bangkit pada i'tidal tu dah satu rukun. Belum lagi sebab imam di dalam rokok. Belum sepenuh rokok sebab nak kira kata satu rukun tu apabila kita bercerai daripada dia. Nak bilang katanya berdiri, satu kali berdiri maknanya kita dah rokok, itu mana dah berdiri. Nak kata dah rokok tu maknanya kita dah i'tidal. Apabila kita i'tidal barulah katanya kita dah rokok. Apabila kita turun sujud maknanya kita dah i'tidal. Kiranya begitu. Jadi harus ketinggalan tu kerana ia hendak mensempurnakan Fatihahnya, supaya dia tu untuk mana ketinggalan tu untuk nak mensempurnakan, menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Sekiranya kalau imam itu kemudian ia ikut di belakang imam. Kemudian apabila sempurna bacaan Fatihah dia ikut di belakang imam. Jadi maknanya apabila dia selesai daripada bacaan Fatihah, tengok imam tu belum sujud yang kedua atau di dalam sujud yang kedua belum bangkit kepada berdiri atau bangkit kepada tahiyat akhir. Maka dia tu apabila selesai pada bacaan Fatihah dia rokok. Dia rokok walaupun imam dah sujud. Jangan turun sujud bersama dengan imam. Batal pula sebab tinggal itu tak melakahkan rukun. Begitu. Selepas pada bacaan Fatihah tu tengok imam belum masuk rukun yang keempat. Kita janjinya begitu. Padahal imam tu belum masuk rukun yang keempat. Jadi maknanya apabila bangkit daripada sujud yang kedua, itu maknanya imam dah sempurna rukun yang keempat, rukun yang ketiga. Apabila imam bangkit berdiri atau imam bangkit duduk tasyahud akhir, maka itulah imam masuk rukun yang keempat. Tetapi belum sampai ke qiyam, sekiranya kalau imam belum sampai kepada berdiri atau belum sampai kepada duduk tahiyat akhir, maknanya imam belum masuk pada rakaat rukun yang keempat. Maka sekiranya kalau dia dapat selesaikan bacaan Fatihah padahal imam belum masuk kepada rukun yang keempat ialah berdiri atau duduk tahiyat awal akhir, maka dia pun rokoklah. Dia rokok. Rokok, dia i'tidal, dia sujud pertama, dia duduk, dia sujud yang kedua, sehingga dia dapat sambung dengan imam di dalam berdiri atau di dalam berdiri imam atau di dalam tahiyat akhir duduk tahiyat akhir bagi imam. Itu mana katanya kemudian ia ikut di belakang imam. Apabila dia ikut di belakang imam padahalnya tak lebih pada imam belum masuk rakaat yang rukun yang keempat, maka hasillah rakaat itu baginya. Hasil tu selama belum lagi imam masuk rukun yang keempat.
Jadi rukun yang keempat tu ialah qiyam atau duduk. Sekiranya kalau kita kira empat tu di mana? Sebab makmum di dalam berdiri, imam bangkit berdiri rakaat satu lagi. Artinya imam bangkit duduk tahiyat akhir. Itu maksud yang keempat. Tapi kalau katanya imam dia dah selesai, dia turun rokok, imam bangkit berdiri. Dia turun rokok, imam bangkit duduk tahiyat akhir atau bangkit berdiri. Itu tak sampai, tak masuk empat. Sebab dia kalau kita kira kalau begini, misalnya jadi kebetulan dia apabila dia selesai daripada bacaan Fatihah dia turun rokok. Ketika dia turun rokok tu imam bangkit berdiri. Gambar begitu. Imam turun rokok, dia selesai pada Fatihah, dia turun rokok. Ketika dia turun rokok tu imam bangkit berdiri. Maka situ belum tak sampai empat. Sebab kita kira dia dalam rokok maknanya berapa di situ? I'tidal tak kira, jadi sujud pertama, sujud yang kedua. Dua saja. Begitu. Tetapi kalau dia memanjangkan rokok sehingga imam masuk ke sujud yang pertama rakaat satu lagi, itu jadi empat. Contohnya dia apabila dia rokok tu dia memanjangkan. Tapi di sini tak diuzur, tak boleh lebih pada dua lah. Tengok. Jadi maknanya kalau dia duduk, kalau dia tu di dalam i'tidal, imam dalam berdiri, maka itu dua saja yang ketinggalan dia daripada imam. Sebabnya i'tidal tak dikira. Lepas tu duduk sujud pertama, sujud yang kedua sajalah. Begitulah. Tetapi dia tak boleh memanjangkan rokok. Sebab kalau memanjangkan rokok tu nanti itu apa dia? Imam pergi jauh pada dia tu akan masuk dalam katanya kebelakangan daripada imam, lebih pada empat tu tak boleh lah. Kalau dia panjangkan rokok dia sehingga imam tu berdiri, selesai pada berdiri imam rokok, apabila imam rokok, imam i'tidal dan imam turun sujud. Maka cuba kita bilang dia jadi empat dengan mana? Kalau dia panjangkan dalam rokok, kita bilang sujud pertama, sujud yang kedua, berdiri. Berdiri itu tiga di situ. Apabila berdiri itu imam masuk kepada rokok. Jadi empat kan? Jadi empat di rokok, bukan dia sujud. Sekiranya rupa tadi tu dia kebelakangan daripada imam tiga rukun. Apabila dia turun rokok, imam bangkit berdiri. Lepas tu dia tak boleh lamakan rokok dia tu. Takutnya jadi beginilah. Sekiranya dia melamukan rokok, sekiranya sebab itu kalau imam kalau dia dalam rokok, imam dalam berdiri, itu baru dua. Tetapi kalau dia dalam rokok lama rokok dia, imam turun rokok pula. Apabila imam turun rokok, maknanya imam masuk kepada rukun yang keempat. Imam masuk rukun yang keempat. Imam masuk kepada rukun yang keempat. Sebab mana? Tidak tak kira sujud pertama, sujud yang kedua ialah berdiri. Sekiranya kalau dia melamakan rokok dia sehingga imam tu turun kepada rokok pula, kalau tak niat mufarakah, batal lah. Kalau tak niat mufarakah tu batal lah. Sebab tu tak boleh kita lamakan dalam i'tidal sekiranya kalau rupa macam tadi diuzurkan tadi. Jadi maknanya apabila kita sekiranya kalau kita tu dah selesai daripada bacaan Fatihah kita mulai rokok, imam mulai berdiri. Itu jadi maknanya tak masuk rukun yang keempat lah. Kira katanya sebab kita dalam rokok, bukan kita dalam berdiri. Tetapi kalau imam masuk ke bangun berdiri, kita dalam berdiri lagi, mana itu imam masuk yang keempat. Jadi jauh kita dengan imam tu empat lah. Imam masuk rukun yang keempat lah. Itu kiranya begitu. Selama belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat, iaitu qiyam atau duduk tahiyat akhir.
dan tiada mengapa duduk tahiyat awal. Sekiranya kalau kita dalam berdiri Fatihah lagi, imam bangkit duduk tahiyat awal. Itu maknanya imam belum masuk rakaat rukun yang keempat. Tak mengapa lagi lah. Artinya imam duduk istirahah. Kita masih dalam berdiri lagi, belum selesai lagi bacaan Fatihah kita, padahal imam dah bangkit duduk istirahah. Maka selepas pada imam duduk istirahat tu, sekiranya kalau imam mulai bangkit kepada berdiri, kita belum selesai lagi, itu diberi pilih kepada kitanya dua pilihan. Emo kita tinggalkan yang kita mengikut imam, ataunya kita niat mufarakah. Sebab sekiranya kalau tak buat dua-dua perkara tadi itu membatalkan sembahyang. Dan dikehendaki tiga rukun yang panjang-panjang itu rakaat dan sujud. Yang pertama dan sujud yang kedua. Tiada dihisapkan i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kenapa? Kerana rukun pendek keduanya. Kerana adalah kedua-dua itu adalah rukun yang pendek. Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat, padahalnya makmum itu belum sempurna Fatihahnya lagi. Itu ada dia. Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat, imam selepas pada dia berdiri, selepas pada dia sujud yang kedua, dia bangun berdiri. Kira kata imam, kalau bukan rakaat yang terakhir, mana imam masuk kepada berdiri. Dia belum selesai. Kalau selepas pada sujud tu imam duduk tahiyat awal, itu belum masuk berdiri lagi. Belum masuk rukun yang keempat lagi. Begitu juga kalau selepas pada sujud yang kedua tu imam duduk istirahat, itu maknanya imam belum masuk rukun yang keempat lagi. Maka jika imam masuk pada rukun yang keempat, ialah qiyam atau duduk tahiyat awal. Dikehendaki dengan masuk pada rukun yang keempat tu, kalau itu dia ada khilaf. Masuk rukun yang keempat itu dia ada khilaf. Kita katanya kalau imam tak duduk tahiyat awal, imam tak duduk istirahah. Kalau imam tak duduk tahiyat awal, kalau imam tidak duduk istirahah, setengah katanya imam masuk kepada rukun yang keempat tu apabila imam berangkat kepala daripada sujud yang kedua dan bangkit-bangkit apabila lepas masuk dalam sakatan rukuk itu, dah masuk rukun yang keempat. Sebab dia bangkit tu apabila naik jadi nak sampai ke berdiri dah. Maka itu kira katanya dah masuk rukun yang keempat. Jadi kita nak niat mufarakah, nak ikut imam tu mesti kena buat masa tu lah. Kalau nak niat mufarakah mesti dibuat masa tu. Tapi setengah katanya kalau imam mulai akak kepala daripada sujud yang kedua, tapi ini kalau dhaif. Apabila imam tu mulai akak kepala daripada sujud yang kedua, maka itu kalau tak terus niat mufarakah, maka batalkan sembahyang. Emang kita niat nak ikut imam, nak tinggal yang apa yang kita buat. Begitu tak apalah. Tapi dia katanya, jika imam masuk kepada rukun yang keempat, apabila imam tu bangkit daripada duduk tahiyat awal, atau imam bangkit daripada duduk istirahah, atau imam bangkit daripada sujud yang kedua, masuk kepada sakatan berdiri. Masuk kepada sakatan berdiri, walaupun berdiri itu tak betul lagi, tapi masuk dalam sakatan dalam kawasan berdiri. Maka sekiranya kalau dia tak niat mufarakah, tengok dia katanya, maka wajib atas makmum itu pilih antara ia ikut imam pada rukun yang keempat. Pada rukun yang keempat. Jadi maknanya kalau dia tu masih berdiri, imam bangkit berdiri, itu tak bezalah. Cumanya dia tinggalkan bacaan Fatihah yang belum selesai, dia baca ambil awal semula. Dia buat gitu lah, sebab tak payah dia tunduk lah. Sebab dia dalam berdiri, imam nak bangkit kepada berdiri. Maknanya perbuatan tu dah sepakat kan.
Tetapi jangan Fatihah yang kita dah baca belum selesai itu ditinggal. Kita ambil bismillah, ambil di awal semula untuk nak muafakat dengan imam pada rakaat yang lain pula. Tadi kita baca tadi rakaat lain. Ini apabila imam berdiri itu kita baca Fatihah untuk muafakat dengan imam rakaat lain pula lah. Begitu. Tetapi yang nampak berbezanya apabila imam bangkit duduk, kita duduk tahiyat akhir, kita belum selesai, maka wajib kita kalau nak ikutlah, tapi kena turun duduk. Itulah. Diberi pilih antara ikut imam pada rukun yang keempat. Rukun yang empat yang nampak bezanya kalau kita dalam berdiri, imam duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi maknanya apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua kepada duduk tahiyat akhir, kita belum selesai, kita mesti turun duduk, tinggal bacaan Fatihah itu turun duduk bersama dengan imam. Itu kalau nak ikut imam. Dan ia tinggalkan aturan sembahyang dirinya. Aturan sembahyang diri dia tu mesti dia tinggal. Aturan sembahyang diri dia sendiri tu mesti dia tinggal. Jangan rokok, jangan i'tidal. Contohnya kalau imam bangkit pada sujud yang kedua, imam duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, dia belum selesai, jangan dia rokok, jangan dia i'tidal, jangan dia sujud, jangan. Hanya teguh daripada berdiri kepada duduk. Supaya jadi sepakat dia dengan imam. Nanti imam beri salam, kita akan ganti balik rakaat yang tak sempurna itu. Begitu dah. Dan ia tinggal aturan sembahyang dirinya, serta luput rakaatnya, dan rakaat itu tak dapat. Tak dapatlah sebab dia tak rokok, dia tak i'tidal, dia Fatihah pun belum selesai, rokok pun tak, i'tidal pun tidak, sebab dia terus kepada turun duduk. Itulah. Dan antara ia niat mufarakah. Ini pilihan yang kedua. Jadi tak ikut imam, niat mufarakah. Tak niat mufarakah, ikut imam. Dua jalan tu saja diberi pilih. Niat mufarakah dengan imamnya. Apabila dia niat mufarakah, mana dia tu terasing daripada imam. Dah tak jadi makmum dah, jadi bebas lah dia tu. Dan ia kerjakan aturan sembahyang dirinya. Dia tak terikat dah dengan imam. Dan dapatlah rakaat. Memanglah apabila imam tu bangkit kepada duduk antara dua duduk tahiyat akhir atau imam bangkit kepada berdiri, dia niat mufarakah. Apabila niat mufarakah tu, jadi tak kira kita dengan imam tu dah putus. Maka kita rokok apabila selesai Fatihah kita rokok cara kita lah. Rokok tidak hingga sudah sembahyang. Maka rakaat itu dapat. Sebab apa? Sebab kita bacaan Fatihah dah selesai. Kita rokok, kita sujud pertama, duduk sujud yang kedua. Sebab kita dah terlepas daripada imam. Maka rakaat itu dapat. Begitulah. Kerana tiada dimaaf lebih lagi, ini kembali kepada wajib atas makmum pilih antara tadi. Wajib dia mengikut imam atau niat mufarakah. Mesti kena pilih ambil dua perkara itu. Kerana tiada maaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Seperti lagi akan datang kenyataannya. Jadi apabila imam tu kita belum selesai daripada bacaan Fatihah, imam dah mulai berdiri atau imam dah mulai duduk tahiyat akhir, maka tak boleh dah tu sebab lebih pada 3 dah tu. Lebih pada 3, imam dah nak masuk rakaat rukun yang keempat, maka tak niat mufarakah kita ikut. Begitulah. Tidak ada pilihan yang lain tu tak boleh. Kita kalau sekiranya kalau tak niat mufarakah, tak mengikut imam, maka batal sembahyang. Sebab lebih banyak daripada 3 rukun. Itu ada uzur. Kalau tak ada uzur, 2 rukun tak kira panjang pendek. Begitu. Sekali lagi masalah katanya kalau orang katanya masalahnya kalau kita di dalam berdiri bacaan Fatihah, masalah uzur inilah.
Sekiranya kalau imam bangkit duduk tahiyat akhir. Imam bangkit duduk tahiyat akhir. Kita masih dalam berdiri. Maknanya lebih pada 3 masuk kepada 4. Jadi maknanya wajib kita kena niat mufarakah jugalah. Walaupun selepas pada tahiyat akhir itu tidak ada perbuatan dah. Sekalipun. Tapi apabila imam tu bangkit kepada duduk tu, macam imam bangkit kepada berdiri lah. Jadi maknanya kita dalam berdiri, maknanya jadi 4 dah lah. Jadi maknanya jangan kita jangan kita sampai begitu sebab membawa kepada batas sembahyang kalau tak niat mufarakah dan atau mengikut tepat imam duduk. Begitulah. Habis di situ. Dan adalah sembahyang berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal. Ini masalah sepatutnya sebut di awal kitab tu. Masalah berjamaah di masjid ke di mana tu, masalah fadilah jamaah kita cakap sana. Tetapi dia sebut di sini ya. Dia katanya dan adalah sembahyang berjamaah di rumah. Sembahyang berjamaah dari rumah dengan isteri dia jadi imam, isteri dia jadi makmum dan anak-anak dan khadam-khadam tak payah pergi ke surau, tak payah pergi kepada masjid, afdal. Sembahyang jemaah di rumah tu afdal. Jika sekiranya ia pergi ke masjid, nescaya jadi hampa mereka itu daripada berjamaah. Sekiranya kalau dia pergi ke masjid, anak isteri dia tak berjemaah. Begitu. Maka afdal sembahyang jemaah bersama dengan isteri dia di rumah. Tetapi kalau kita katanya di rumah kita tu, kalau kita pergi sembahyang ke masjid, anak kita dengan isteri kita berjemaah sama dia. Anak kita, kalau anak kita perempuan, dia boleh jadi imam bagi ibu dia. Boleh jadi imam bagi isteri dia, boleh jadi isteri kita boleh jadi makmum bagi isteri kita. Tapi kalau anak kita lelaki, bagi anak kita lelaki telah jadi imam. Begitulah. Sekiranya kalau dia katanya afdal jika sekiranya ia pergi ke masjid, nescaya hampa mereka itu daripada berjemaah. Hampa tu mana tak buat jemaah. Sebab kita di rumah tidak, kalau di rumah kita tu ada isteri dan anak-anak yang kecil. Sekiranya kalau kita pergi sembahyang ke masjid, isteri kita sembahyang seorang, maka afdalnya kita sembahyang ke rumah. Apa tu? Ini sekiranya masalah katanya di masjid dah ada jemaah. Sekiranya di masjid dah ada jemaah. Tetapi kalau di masjid tu tidak ada orang sembahyang jemaah, mesti kena pergi masjid sebab untuk nak menimbulkan syiar sembahyang jemaah itu. Sebab kita dah cakap di awal tadi katanya wajib untuk nak lepas daripada tuntutan sunat muakkad, untuk nak lepas daripada fardu kifayah bersunat sembahyang berjemaah itu sekiranya berjemaah menzahirkan syiar. Ini masalah katanya afdal kita sembahyang kat rumah untuk berjemaah bersama isteri kita ni, sekiranya di masjid dah ada orang yang berjemaah di situ. Tetapi kalau kesemua pakat sembahyang di rumah kesemua, tak boleh juga. Sebab dengan kata afdal sembahyang di rumah, kalau isteri itu, kalau kita pergi ke masjid, isteri sembahyang seorang diri, tidak ada siapa berjemaah bersama dia, semuanya nak sembahyang di rumah. Kalau nak sembahyang di rumah tak boleh pula. Sebab apa? Sebab tidak ada jemaah di tempat yang umum, tempat orang ramai sehingga dapat syiar sembahyang jemaah, itu tak boleh sampai begitu jugalah. Sebab tu katanya afdal tu sekiranya di masjid, masalah ada orang yang sembahyang jemaah di sana. Begitu. Itu mana kata jika sekira-kiranya ia pergi ke masjid, nescaya jadi hampa mereka itu daripada jemaah. Kesian gak dia, dia nak dapat 27 juga. Kita kalau sembahyang di masjid pun 27, sembahyang bersama dengan dia pun 27 juga. Tapi dia lah kosong.
Dia lah tak dapat 27, dapat 1 kalau dia sembahyang seorang diri. Baiknya kita sembahyang kat rumah. Itu semata-mata. Tetapi menyalahi orang yang jadi imam, kalau tak pergi pada masjid, orang tak sembahyang lah sebab dia kena jadi imam kat masjid. Itu kalau ada tugasan dia jadi Bilal, kalau tidak ada kalau dia tak pergi masjid, tidak ada orang azan lah di masjid, itu memang dia kena pergi. Ni sekiranya kalau dia tidak ada tugasan, mana-mana tugasan, lagi padanya di masjid tu dah ada orang berjemaah, maka afdalnya dia sembahyang kat rumah. Kalau dia pergi masjid tu membawa kepada isteri dia sembahyang seorang diri. Itu kaitan dia tu banyak. Dan jika ni kait dia satu lagi, afdal sembahyang kat rumah bersama isteri, bersama anak khodam, bersama anak-anak, bersama khodam-khodam, jika bercampur lelaki dan kanak-kanak dan khunsa. Tak masalah lain. Masalah katanya afdal tu habis di situ. Jadi maknanya afdal kita sembahyang kat rumah, berjemaah bersama isteri kita, bersama anak kita atau bersama khodam-khodam kita. Itu lebih afdal daripada kita pergi kepada masjid untuk nak bantukan isteri kita dapat 27. Begitu. Dan jika bercampur lelaki dan kanak-kanak, ni masalah lain. Dan jika bercampur lelaki dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan, diperbuat satu saf, nascaya hasil pahala saf itu. Sekiranya kalau kita katanya kita semayang kat rumah, kita semayang kat rumah kita, jadi tak ramai lah makmum. Ada isteri kita, ada anak lelaki kita yang sudah balik, isteri ada seorang saja. Anak lelaki yang balik ada 2 orang contohnya. Lepas tu ada anak yang belum balik 2-3 orang. Lepas tu adalah khodam ke, artinya khunsa ke, siapalah katalah. Maka apabila kita nak semayang tu, bagi mereka itu buat satu saf. Isteri, anak lelaki yang balik, lepas tu 2-3 orang anak yang belum balik lagi, anak cucu pun samalah. Nenek kita ke, katalah siapa-siapa tu, maknanya kita buat saf tu, jadi saf tu ada seorang tu lelaki, seorang ni perempuan, seorang tu kanak-kanak, ada dapat fadilah saf. Sebab ibu dengan anak lelaki tak mengapa, bukan dia orang ajnabi, duduk beratur 2 orang tu pun tak ada masalah. Sebab tu masalah dia katanya, dan jika bercampur lelaki dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan, diperbuat satu saf, nascaya hasil pahala saf. Jadilah dapat pahala betul, pahala saf tu dah dapat. Lebih baik daripada kita semayang masing-masing duduk masing-masing. Sekiranya kalau boleh buat saf antara lelaki dan perempuan itu, seperti bapa saudara dengan anak saudara, suami isteri, kita katanya bapa mertua jadi imam, menantu dengan anaknya jadi suami isteri, yang di belakang bapa mertua jadi imam, contohnya. Maka dah dapat fadilah saf. Paling kurangnya saf itu 2. Sekiranya kalau kita semayang kat rumah itu, kalau kita semayang kat rumah atau di mana-mana tempat dalam keluarga kita, bagi mereka buat saf untuk nak dapatkan fadilah saf, walaupun bercampur lelaki perempuan sekalipun. Ini masalah lain pada yang cakap dulu itu di tempat masjid. Katanya saf yang hadapan ialah orang lelaki yang balik. Saf grup yang keduanya ialah kanak-kanak, di belakang kanak-kanak tu saf bagi perempuan. Itu masalah di masjid di mana tempat ramainya begitu. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib, khutbah Jumaat, semata-mata mengambil upah, nascaya tiada pahala akhirat baginya. Kita akhir di situ. Dan katanya, dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما فصلناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba.